Baik, insyaAllah kitab kita pun nak selesai dah, alhamdulillah. Ada lebih kurang 2 tajuk ataupun 3 tajuk je lagi. Iaitulah tajuk berkaitan dengan mengupas dan menegangkan lapisan kulit muka. Kemudian masuk pula berkaitan dengan mencantikkan orat kaki yang bersimpul-simpul itu. Kemudian last kali pembedahan second last pembedahan tukar jantina khususnya kepada khunsa, khunsa muskil, khunsa hakiki. Kemudian yang tajuk terakhir, melubang dengan menampung selaput dara. Itu yang terakhir sekali lah. InsyaAllah selepas pada itu kita akan sambung. Saya tengok kita akan sambung insyaAllah dengan kitab hadis memang 40 tanda akhir zaman. Kitabnya lagi nipis pada ni supaya kita boleh habis banyak-banyak kitab lah. 40 hadis tu kita nipis je. Lebih kurang harganya RM5 ke RM6, itulah nipis insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah saya rasa sebelum kita mulakan kuliah kita setiap minggu, insya-Allah saya nak mungkin sedikit sebanyak saya nak sentuh berkaitan dengan satu kitab yang ringkas je, sekadar baca, kitab Syama'il Muhammadiyah, iaitulah berkaitan dengan keadaan Nabi. Mudah-mudahan kita lebih cinta dan kenal pada Nabi. Dia cerita berkaitan Nabi, jadi tak perlukan penerangan, sekadar kita cerita satu malam sebelum kita nak baca kitab, kita baca satu tajuk, begitu saja tuan-tuan. Baik, insyaAllah kita mulakan dulu malam yang pertama ni. Dia sebab saya pergi tengok ada beberapa kuliah lah bulan 3 itu kan, tengok yang mana nak bagi menarik kan, ceramah-ceramah mana yang nak bagi menarik. Biasanya dari intro benda lain, lepas tu kuliah benda lain, last sekali ada soal jawab, baru benda tu agak lebih menarik lah, lebih cantik. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Syama'il Muhammadiyah ni ialah satu kitab yang menceritakan tentang rupa Nabi itu secara hakiki, dari segi dia berjalan, dari segi rupa dia, dari segi apa-apa sahaja berkaitan dengan Nabi. Macam mana rupa kulit dia, macam mana rupa bulu roma dia, peluh dia, mata dia, semua begitu tuan-tuan. Baik, kita mulakan tajuk yang pertama, iaitulah keadaan rupa Nabi. Ini sikit je lah, keadaan rupa Nabi itu. Ini sekadar baca sebelum kita masuk tajuk kita. Baik, bagaimana rupa Nabi kita tuan-tuan? Bagaimana rupa Nabi kita? Baik, kita tengok dekat sini. Saya baca saja. Keadaan tubuh Rasulullah SAW tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Kulit beliau tidak terlalu putih dan tidak gelap. Keadaan beliau ni tak terlalu putih, tak terlalu gelap. Kadang-kadang kita dengar Nabi putih melepak kan? Tak. Ini hadis yang sahih daripada Syama'il Muhammadiyah. Kulit Nabi ni dia putih kemerah-merahan, jadi dia taklah cerah macam pucat tu, ataupun tak ada, dia tak cerah sangat dan tak gelap, putih kemerah-merahan. Rambut beliau tidak terlalu kerinting dan tidak terlalu lurus terlerai. Rambut Nabi ni ikal mayang. Baik, Allah SWT mengutus beliau sebagai Rasul ketika beliau memasuki usia ke-40 tahun. Kemudian tinggal di Mekah selama 10 tahun, iaitu 13 tahun, dan di Madinah selama 10 tahun. Beliau wafat ketika usia 63 tahun. Sementara uban di rambut dan janggut beliau tidak mencapai 20 helai. Jadi Nabi ini tak ada uban yang banyak, melainkan tak sampai pun 20 helai, mungkin 18 helai, 15 helai. Itulah keadaan Nabi itu Baik, dan juga ada yang tanya di sini satu hadis yang agak menarik yang saya jumpa. Rasulullah SAW dalam hadis dia, daripada hadis Jabir ibni Abdullah. Baik, maksudnya kata Nabi cerita, aku ni Allah bagi satu mukjizat, boleh nampak nabi-nabi yang terdahulu. Allah nampak akan Nabi Muhammad kita ni nabi-nabi yang terdahulu. Maka para nabi diperlihatkan kepada aku melihat Musa alaihissalam. Nabi Muhammad nampak Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa ialah seperti seorang laki-laki dari Syanu'ah. Syanu'ah ni apa dia? Syanu'ah adalah nama kabilah di Yaman. Orang Yaman ni tuan-tuan, dia
gelap sedikit. Gelap. Kalau contohnya nak paling kenal sekali, macam Osama bin Laden tu. Dia Arab Mekah, Saudi Arabia kan, tapi dia berbangsa Yaman. Dia gelap sedikit. Kalau Arab yang Mekah ni kan putih-putih cerah kan. Nabi Musa ni dia laksana macam orang Yaman, gelap. Contohnya macam Osama bin Laden tu, dia gelap sedikit Dan dia pun ni biasanya gagah-gagah tegap-tegap. Itu rupa Nabi Musa. Kemudian aku melihat Isa ibnu Maryam alaihissalam. Ternyata orang yang kulihat paling mirip dengannya adalah Urwah ibnu Mas'ud. Urwah ibnu Mas'ud ni orang yang cantik dekat Mekah. Lebih kurang rupa itu. Nabi kata aku tengok Nabi Isa laksana macam Urwah ibnu Mas'ud. Kalau kita tanya kan, kalau kita pernah baca, Urwah ibnu Mas'ud ini As-Saqafi ni adalah seorang lelaki yang diutuskan oleh kaum Quraisy untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat perjanjian Hudaibiyah. Kemudian ia masuk Islam pada tahun 9 Hijrah. Urwah inilah yang bermaksud dalam firman Allah SWT, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, kaya dan berpengaruh dari salah satu dua negeri ini, Mekah dan Taif. Maksudnya cerita Nabi Allah beritahu kat Rasulullah, kenapa Al-Quran ni tak diturunkan pada orang yang hebat besar tadi tu? Dia menunjuk kepada Urwah ni tadi. Dia ni orang yang cantik, hebat, berpengaruh. Begitu. Diturunkan pada Rasulullah. Kata Nabi, aku tengok Nabi Isa AS ni laksana seperti Urwah. Baik. Kemudian aku juga melihat Nabi Ibrahim AS. Aku tengok Nabi Ibrahim AS. Ternyata orang yang kulihat paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini. Maksudnya seperti aku, seperti Rasulullah sendiri. Nabi kata Nabi tengok Nabi Ibrahim ni, tengok rupa dia, badan dia macam aku. Iras-iras Nabi Ibrahim ni seperti iras Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tak serupa, lebih kurang begitu. Baik. Ternyata yang orang yang kulihat adalah paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini. Maksudnya paling mirip dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Lalu kulihat Jibril alaihissalam, dan ternyata orang yang kulihat paling mirip dengannya adalah Dihyah Al-Kalbi. Baik, Dihyatul Kalbi ini seorang sahabat yang Jibril selalu datang menyerupai rupa Dihyah ni. Siapa dia Dihyah ni? Dihyah Al-Kalbi adalah seorang sahabat yang turut serta dalam banyak peperangan bersama Rasulullah SAW setelah perang Badar. Ia juga turut dalam peristiwa Baitur Ridwan. Jibril seringkali menantangi Rasulullah SAW dengan menyerupai Dihyah Al-Kalbi ini. Dihyah Al-Kalbi sendiri tinggal di Syam, lalu pindah ke Mizah hingga ia wafat di sana pada masa pemerintahan Muawiyah. Dihyah pula lah yang diutus Rasulullah SAW untuk menemui Hercules. Raja Romawi ini Dihyatul Kalbi. Baik, itu insyaAllah pada minggu ini tuan-tuan. Cerita sedikit sebanyak berkaitan dengan rupa Nabi. InsyaAllah akan datang nanti kita cerita berkaitan macam mana rupa tanda kenabian yang dekat tengah belakang dia tu, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikit je baca je. Baik. Kita masuk tajuk kita yang seterusnya, ialah fasal mengupas mengandungi. Fasal ini mengandungi 4 topik perbincangan, iaitu definisi pengupasan, cara mengupas, hukum mengupas kulit, hukum menegangkan lapisan kulit. Kulit ni senang cerita, paling banyak sekali kita cerita pasal muka lah, walaupun ada dekat tangan, belakang dan sebagainya. Nak tegangkan kulit kan banyak sekarang ni kan. Baik, tapi yang ini mengupas kulit dahulu tuan-tuan. Baik. Definisi. Dari segi bahasa, meleraikan atau menghancurkan sesuatu daripada asalnya. Nak menghancurkan sesuatu daripada asalnya itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, seorang wanita yang menjaga dengan merawat wajahnya dengan membersihkannya daripada sebarang tumpukan, bintik-bintik dan kedutan, supaya kelihatan wajahnya lembut dengan kulit kemerahan dan berkilat, serta menarik pandangan orang yang melihat kepadanya. Baik. Yang nak dibincang dekat sini puan-puan, dia bukannya yang macam kita pakai Fair and Lovely tu, kita letak, lepas tu bila kena cahaya panas dia jadi putih. Bukan itu ya. Ataupun kita letak mandi dekat laut tu, kita ambil satu krim, kita sapu dekat pipi kita tu, kita kena panas dia tak jadi apa-apa kan. Bukan itu. Ini ada satu ni nak bagi tanggal kulit yang ada ni. Itu maksud dia. Baik. Kaedah mengupas. Ini ceritanya. Ini yang nak dicerita ni, mengupas, nak dikupas kulit tu, nak bagi merekah-rekah sehingga keluar yang buruk ni, nak jadikan yang baru tadi tu.
Ini yang nak cerita. Bukannya kita ambil krim tadi kita letak bagi elok, bukan. Ini ada satu kaedah mengupas maksudnya. Ni kaedah dia. Macam mana kaedah dia? Baik. Kaedah mengupas Baik, yang pertama. Ni. Kita belum cerita lagi haram ke halal ke. Ini nak cerita yang kupas tadi. Berbeza dengan yang saya kata tadi, yang letak krim tadi. Tu beza Baik, ini nak kupas kulit tu. Baik. Yang pertama punya kaedah cara nak kupas ni ialah meletakkan gamrah di atas muka. Saya tanya, jelas ke suara saya ni? Ke mengaum kuat? Okey baik. Meletakkan gamrah di atas muka. Apa dia gamrah? Gamrah ialah bahan lumuran yang diperbuat daripada waras, daripada sejenis tumbuhan atau campuran kurma dan susu ataupun bunga zakfaron atau jabas atau kunyit, di mana ianya dipakai pada lapisan luar di bahagian muka yang akan mencerah dan memutihkan warna kulit. Kan orang India selalu letak kunyit, nak kahwin tu dia letak kan. Tu yang pertama. Nanti akan lekang lah kulit tu, dia akan jadi elok. Yang kedua, melumurkan muka dengan bahan, nama bahannya sulfurik, yang telah dicairkan dan digunakannya dalam tempoh beberapa hari hingga gugur lapisan kulit yang ada dan tumbuh lapisan kulit baru. Ni maksudnya ni, ambil satu benda bahan kimia ni, letak dekat kulit, dia akan kebas, sakit, pedih, kemudian akan tertanggal, dia akan lekang, jadi dalam tu kulit baru. Tu maksud dia. Dalam tempoh beberapa hari hingga gugur lapisan kulit yang ada dan tumbuh lapisan kulit baru. Ataupun dengan cara memelihara mukanya dengan bahan kolagen, yang merupakan bahan daripada protein yang berfungsi mencabutkan lapisan kulit, ataupun dengan menggunakan bahan parafin yang turut berfungsi menanggal lapisan atas kulit muka. Tak apalah benda sulfurik ke apa benda ni, ceritanya dia ada satu bahan dalam kimia, sapu. Tujuan dia nanti dia akan mengelupas keluar kulit yang lama ni jadi kulit yang cantik. Baik. Yang ketiga, cara mengupas yang ketiga ni menjaladi pembedahan plastik untuk menegangkan kulit muka. Itulah dengan cara menegangkan lapisan luaran kulit luar ni aja, dengan membuang kulit yang berlebihan di sekitar bahagian muka yang berkenaan. Tarik, potong, buang. Senang terus kan? Cantik. Ambil, nampak ada berbintik-bintik, tepuk, tarik, ganti baru. Itu maksud dia. Yang keempat, menjalani pembedahan plastik untuk membuang lapisan muka. Itulah dilakukan dengan mengupas luar kulit, sama juga. Baik. Itu kaedah-kaedah mengupas kulit muka tadi. Bedah ni jarang. Bedah ni kita nak cerita pasal kedut nanti kan. Tapi yang paling banyak sekali benda ni ada tuan-tuan Ambil satu minyak, kita letak, nanti dia terkupas. Saya pernah buat, bukan untuk muka tapi untuk kelemumur. Zaman kita sekolah dulu, ambil minyak nyo, kata orang Perak. Kalau orang Kedah kata apa? Minyak kelapa. Minyak kelapa lumur dekat atas kepala kan. Lepas tu biar dia lama sikit. Betul? Biar dia lama sikit, nanti kulit kepala kelemumur tu dia akan kembang kan. Bila kembang, ambil sikat kutu, kita gosok, keluar semua kan. Bersih kepala, betul tak? Ada tak cik? Dulu lah, masa zaman berkelumumur sekolah-sekolah dulu kan. Letak banyak-banyak minyak masak tu. Lepas tu biar lama, sejam ke 2 jam ke mak lebih lagi kot. Tidur malam ke, besok pagi tu mak ambil sikat kutu, tarik, keluar memang ketang-ketang. Bersih kulit kepala kan. Itu kulit kepala. Yang ini muka. Ini kita cerita ni. Baik. Hukum mengupas kulit muka. Makcik, hukum mengupas kulit muka yang dilakukan dengan pelbagai cara dan kaedah adalah haram, kerana adanya unsur penipuan dan pembohongan serta mengubah kejadian Allah SWT, di samping memberikan kesan sampingan yang mengundang kepada pelbagai kemudaratan dan penyakit yang lain terhadap seorang individu. Di antaranya memberikan kesan kepada saraf muka yang akan menyebabkan otot-otot muka tidak berfungsi, meninggalkan kesan pada muka seperti membengkak, mengelembung ataupun lebam, memberikan rasa sakit yang keterlaluan, memerlukan kos kewangan yang terlalu tinggi. Kejayaan melalui pembedahan kosmetik ini tidak akan bertahan lama. Ini semua sebab-sebab, tapi kita cerita masalah hukum. Sebab-sebab ini dia mungkin berubah-ubah, tapi hukum mengupas kulit, hukumnya ialah haram.
Fuqaha mengharamkan tindakan dan operasi sedemikian dengan berhujah berdasarkan dalil-dalil yang berikut. Baik, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah an Quraimah bin Hamam qalat sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqulu ya ma'syaran nisa iyyakunna wa qashrul wajhi. Ya, ini bukan hadis tuan-tuan, sorry, minta maaf, ini ialah asar yang diriwayatkan oleh Aisyah sendiri, cerita berkaitan dengan Nabi. Baik. Qalat fas'altuha 'anil khidab qalat la ba'sa bil khidabi walakinni akrahuhu li'anna habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu rihuhu. Baik, maksudnya daripada Karimah binti Himam katanya, aku dengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai sekalian wanita, awaslah kamu daripada mengupas kulit. Berkata Karimah, maka aku bertanya tentang mewarna rambut dengan inai. Katanya tak mengapa warna rambut dengan inai, tetapi aku tidak suka kepadanya kerana kekasihku Rasulullah SAW tidak suka bau inai. Aisyah kata haram kupasmu ke. Baik. Kemudian hadis Aisyah lagi, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana saliqatu wal haliqatu wal qashirata. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjerit. Menjerit ni tuan-tuan, kalau dekat negeri Arab ni memang menjadi budaya sampai kela ni. Pada hadis ada menerangkan, apabila ada kematian ataupun ada keraian kan, dia akan menjerit. Orang perempuan paling dahsyat sekali buat. Dia akan buat macam tutup muka kan. Dia akan jerit dalam keadaan lidah dia ke kiri ke kanan, dia akan bunyi suara dia laju. Dulu saya boleh juga buat, sekarang ni tak berapa reti. Pernah tengok tak? Sekejap takut kuat sangat. Dia lebih kurang macam ni lah. Dia akan letak ni memang budaya Arab. Dah dilaknat ni, benda yang diharamkan. Dia akan jerit. Kalau orang kahwin ke ataupun ada orang mati, dia akan buat macam ni. Dah dengar tak tuan? Kalau cerita Arab, pernah tak? Dia buat macam ni, dia lepaskan angin dalam keadaan lidah. Ramai buat. Dia sedih dan dia gembira. Jangan tangkap gambar bunyi aku begitu. Dia sedih baru begitu, dia gembira baru begitu. Kalau cerita Hindustan, kalau dia marah dia akan cakap orang putih kan. Kalau dia suka pun dia cakap orang putih kan. Dia tak ada bahasa Hindi yang, tak tahulah, tanya Datuk Mufti lah. Sebab saya bila tengok cerita Hindustan, kalau dia marah dia tak cakap bahasa dia. Tengah cakap Hindustan ke, tiba-tiba bila marah dia akan cakap orang putih kan. Bila dia sayang pun dia akan cakap orang putih kan. Saya teringat ni pasal kawan saya tuan-tuan. Dia cakap elok cakap Melayu elok lah, kontrol. Bila dia marah akan keluar pekat Kedah dah. Termasuklah saya. Hari itu saya marah budak-budak main petang lambat balik kan. Adalah kawan-kawan warden dekat belakang ni, budak-budak ni. Saya biasa kontrol jugalah cakap perak depan budak-budak ni. Tiba-tiba hari tu marah, saya pun pegang mic. Kamu jangan main-main dengan saya kan. Tiba-tiba warden dekat belakang tu pecah perut. Saya tengah marah betul ni, dia pun tengah gelak. Kau macam tu kan. Aku serius ni, depa ni buat lawak pula kawan-kawan dia kan. Saya kata kau jangan main ni kan. Lepas tu habis saya marah, saya tanya awak gelak-gelak ni. Minta maaf Ustaz, tak boleh tahan ni. Saya tengok macam wahid senario kat depan tu. Terhilang marah kan. Dia kata bila sebut koma tu saya tak boleh tahan Ustaz. Koma je main tu, kata je budak pun tahan gelak tu sebenar Ustaz. Oh ya ke, saya marah tadi tu. Bila marah dia akan keluar bahasa ibunda. Baik. Hadis Aisyah lagi ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yal'anu qashiratu wal maqsurah. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang mengupas dan yang dikupas kulitnya. Baik. Senang cerita di sini tuan-tuan, bila sebut lafaz laknat ini tidak ada perkara yang harus, melainkan perkara itu adalah perkara-perkara yang diharam. Sebab takkan Rasulullah laknat benda yang harus ataupun makruh. Mestilah laknat ini sesuatu benda yang diharamkan. Jadi hati-hati dengan produk-produk yang begitu. Produk-produk yang begitu. Baik. Bahagian keempat ialah hukum menegangkan kulit. Baik, dekat sini ada dua tuan-tuan
Yang tadi itu mengupas kulit kita tahu haram, tak payahlah. Nampak dah muka tu berkotang-kotang, kita ambil lotion bagi lembut, itu tak apa, itu cerita lain. Ini kulit tu kulit tua, kita ambil satu benda letak, dia akan proses, dia akan kupas kulit yang tua itu, sakit, perit. Macam kita mandi laut tadilah saya kata kan, kadang-kadang kalau kita mandi laut dia akan merah, kemudian dia akan terkoyak-koyak. Itu cerita lain lah, itu bukan kita sengaja kupas kan, itu kita mandi. Dan tumbuh tu lain, ini memang menggunakan bahan, itu diharamkan. Baik. Bahagian keempat, hukum menegangkan kulit. Baik, kulit ni tuan-tuan, kita khususkan juga pada muka. Kulit ni ada dua sebab kenapa dia kendor. Yang pertama, kerana penuaan, tua. Tok Wan umur berapa tuan? 50 lebih? 61. 2 tahun lagi. Normalnya 70. Habis. Bukan meninggal, bukan. Maksud saya kulit, kita cerita bab kulit. Kan? Makan. Dia akan kendor. Siapa yang umur 70 tegang, pelik. Maksudnya paling banyak sekali sebab punca utama kulit itu kendor ialah kerana penuaan. Baik, itu yang pertama lah. Usia tua. Baiklah. Biasanya umur 70 tahun. Okey. Sebab penuaan ini tuan-tuan, hukum dia haram kita tegangkan. Faham tak? Itu yang pendek ceritanya. Memang dah normal orang akan tua, wis. Baik. Yang menjadi khilaf ulama ialah kendor kerana penyakit. Ada. Orang tu muda, tetapi berkedut-kedut dia. Ada. Nanti kita baca sikit sebanyak Baik. Umumnya semakin lanjut usia seseorang itu, semakin bertambah kedutan di muka, terutama di sekeliling mata, mulut dan dahi. Kedutan semakin ketara, apatah lagi sekiranya seseorang itu tidak mengamalkan diet yang betul, merokok, terdedah pada cahaya matahari, selain pencemaran alam sekitar yang turut memberi kesan kepada kulit. Baik. Kulit mempunyai 3 lapisan, iaitu yang pertama sekali yang atas, yang kedua yang tengah sikit tu, yang ketiga yang lemak-lemak tu kulit-kulit kita semualah. Okey. Penuaan kulit dan menganggap ia berakhir dengan kedutan, satu sebabnya ialah apabila usia kita meningkat, kulit menjadi matang. Dalam proses kematangan kulit ini, ia menjadi lebih nipis dan kering, berikutan hilang lapisan lemak dan lapisan dermis di bawah kulit yang tadi tu. Keadaan ini ketara apabila usia seseorang itu menjangkau 70 tahun ke atas, yang mana wajah seseorang itu dianggap runtuh dan tidak berupaya dibangunkan lagi. Baik. Nampak dah? Biasanya 70 tahun. Yang kalau 60 ni okey lagi, 70 tahun dah habis dah kan. Dia punya isi tu biasanya habis. Tidak boleh dibangunkan lah lagi. Allah bagi kita ni tuan-tuan, perasaan kita normal tuan-tuan. Bila kita makin lanjut usia, Allah letak kita ni makin kita bersedia menghadapi mati. Itu yang sepatutnya lah. Masa kita kecil, macam mana kita punya kesedihan bila orang tua kita meninggal, lain. Bila kita besar, dah ada keluarga sendiri, kesedihan orang tua kita meninggal, lain. Begitu juga apabila kita dah tua sendiri, kesedihan kita untuk kita meninggal, lain. Ketakutan kita tu lain. Allah dah siap dah. Dah susun dah. Kita tengoklah masa kita kecil kan, berapa lama kita tak jumpa ibu ayah kita, kita rasa runsin. Tengok budak-budak sekolah kita tu kan, baru seminggu dah sedih, rindu. 2 minggu pun sama. Tetapi nanti bila dia dah besar, dia dah berumah tangga, belum tentu lagi seminggu sekali ataupun sebulan sekali dia nak dengar muka mak ayah dia. Masa tu isteri dia ataupun suami dia yang dia rindukan. Tak? Begitu juga mak ayah kan, masa kecil nanti dia Allah akan letak lain. Maksudnya bila kita dah tua, Allah akan letak hati kita bersedia dengan benda itu. Normal. Mana ada pakcik-pakcik umur 60 tahun menggigil-gigil je kan? Tak ada kan? Betul ya? Agak-agak boleh dapat lagi 60 tahun lagi pakcik. 120 tahun. Dapat tak? Saya tak apalah kan, kalau kita congak-congak sekarang ni 25 tahun. Kalau tambah 25 tahun baru lagi 50 tahun. Kan? Cuba kita ingat zaman kita mula masuk sekolah dulu. Ni ingat? Tapi dah dapat balik tu dah berlalu 25 tahun, 30 tahun tu.
Maksudnya kejap je lagi akan sampai balik kan. Tapi Allah dah letak dah perasaan tu. Itu pasal saya ingat satu teks khutbah saya baca dalam 2 bulan lepas ke. Dia kata dalam teks khutbah tu, kita tidak hairan katanya apabila orang-orang tua datang ke masjid, dia kata. Dan kita heran kalau orang tua tak datang masjid sebab tak sedar-sedar diri. Sebab dia baca dekat situ yang 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah di akhirat kelak ialah pemuda-pemuda kan. Yang baik tadilah. Nak cerita pemuda. Kenapa pemuda? Sebab pemuda yang hebat ini beza dengan tua. Tua tak heran sebab dia dah memang letak diri dia ke situ. Tapi kalau tua yang masih jauh, itu kena heran. Macam itulah maksud dia. Baik. Kita sambung balik tuan-tuan. Kedutan biasanya akan dihadapi oleh golongan tua atau yang sudah berumur akibat daripada usia kulit dan kematian sel-sel kulit. Dan ada juga yang puncanya ialah mengambil minuman keras yang berlebihan dan juga penyakit jiwa seperti kesedihan yang keterlaluan. Ya, orang sakit jiwa ni, sedih ni pun dia akan cepat penuaan dia. Dan kata Tok Guru saya, Datuk Hashim Anang pun pernah cerita, di antara punca cepat lagi tua ialah saya bukan tak tahu, saya nak mencari ayat yang paling baik. Faham ke? Tak sebut lagi ni. Itu pun dia kata punca cepat tua juga, kata dia. Aktif. Macam mana cara ayat yang baik? Abang Pendi faham dah ya? Nanti tanya Abang Pendi. Itu pun dia cepat ketua. Itu kata Tok Guru saya. Tak ada dalam buku ni, tapi dia cakap tu saya ingat lah. Jadi kalau nak awet muda, kata dia ikut sunnah lah, jangan aktif sangat. Dia cakap macam tu lah dengan saya. Kawan jangan aktif sangat. Saya cakap kopi tu tuan-tuan. Dia kata sebulan 2 bulan lepas kahwin tu tak apalah, kata dia. Lepas-lepas tu janganlah. Dia cakap begitu, saya ingat sampai lah ni. Wallahu alam. Baik. Kita sambung sini tuan-tuan ya. Okey. Hukum melakukan perbuatan sebegini ialah bergantung kepada umur seseorang wanita yang melakukannya. Baik ya. Jika wanita yang melakukan adalah di kalangan wanita yang sudah berumur, begitu juga lelaki, bertujuan bagi menghilangkan kedutan kulit yang dihadapinya akibat umurnya yang sudah tua, maka ianya tidak diharuskan kerana adanya unsur-unsur penipuan. Sama seperti saya katakan tadi. Kalau memang kita dah tua, kita nak hilangkan kendor tu tadi, itu namanya satu penipuan, maka tidak diharuskan. Sebaliknya, ini yang kita nak cerita ni ya. Sebaliknya, jika masalah kedutan ini dihadapi oleh golongan wanita yang masih muda, dia muda tapi berkedut-kedut kan, berpunca ataupun kesan daripada penyakit yang dihadapinya, maka harus baginya merawat penyakit tersebut akibat kesan yang terhasil daripadanya, seperti kedutan kulit yang berlaku dan sebagainya, dengan syarat operasi tersebut tidak membawa kepada kemudaratan yang lebih besar. Maksudnya baru umur 25 ni, kenapa pelik sangat kedut macam orang umur 55? Kan nampak pelik. Ini penyakit. Penyakit. Kalau Tok Wan tadi macam saya kadang-kadang, mesti orang kata hantu raya ke kan. Pelik ni kan. Pakai susuk ke, dia jadi fitnah yang bukan. Sebab normal lah kan. Saya tadi kan, bila saya cakap umur saya 25, dah ada sinis-sinis. Itu baru tipu lebih kurang 10 tahun. Belum tipu lagi 20 tahun, 30 tahun. Nampak? Dia ada unsur penipuan di situ, makanya haram. Tetapi kalau yang muda tadi berkedut, boleh tuan-tuan. Buatlah selagi dia tidak mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Sebab ada penyakit-penyakit orang kena begitu. Umur dia muda tetapi dia menjadi kedutan yang sangat hebat. Baik. Menghilangkan kedut muka tanpa pembedahan. Baik. Hukum melakukan suntikan. Baik, begini ya. Ada satu lagi kaedah tuan-tuan, nak hilangkan kedutan ini dengan menggunakan botok. Ini ramai orang tanya sekarang ni. Dia senang. Dulu nak tegangkan kulit muka, dia terpaksa operate di sini. Saya beritahulah sebab saya pernah tengok dekat dalam YouTube kan. Dia belah dekat belakang telinga ni, kemudian dia tarik kulit ni bagi tegang, dia potong, dia sambung balik dengan lapisan kulit telinga ni. Macam kita seluar pinggang yang besar tu, kita rapatkan, kita buang sisi tepi, kita jahit kat sini. Kemudian di bawah dagu ni pun dia operate sini, dia tarik, dan yang dekat atas kepala tu, dekat anak rambut tu dia operate, dia tarik, dia buang sikit, dia jahit balik.
pembedahan plastiknya. Itu dulu. Sekarang ada satu lagi kaedah, iaitu suntikan botok. Dia ada satu jenis silikon larutan sejati toksin botulinum yang amat beracun, digunakan bagi merawat garis muka hiperaktif. Asalnya ia dicipta sebagai senjata kimia dalam peperangan. Kini toksin botulinum ini disuntik dengan selamat dalam kuantiti sedikit ke dalam muka yang tegang, lebih mudah dan kelihatan segar. Anda tidak perlu lagi menjalani pembedahan. Semakin ramai lelaki dan wanita ingin kembali mendapatkan wajah yang lebih muda, mendapatkan rawatan pilihan yang lebih cepat, murah, selamat dan membendung proses penuaan berbanding rawatan muka tradisi. Ia digunakan sebagai rawatan kosmetik bagi melicinkan kedut muka pada masa yang sangat singkat, tanpa rasa sakit serta tanpa perlu menjalani pembedahan. Setiap rawatan mampu bertahan selama lebih 4 bulan, yang dapat membantu mengembalikan kesegaran kulit menerima rawatan ini. Rupanya 4 bulan je, lebih kurang 5-6 bulan je. Dah suntik, tegang, 5-6 bulan. Lepas tu dia kena suntik, tegang. Begitulah rawatan botok ini. Baik, hukum melakukan suntikan sebegini adalah diharamkan kerana ianya mengubah kejadian Allah SWT. Ini berpandukan kepada peraturan-peraturan am yang perlu dipatuhi dalam melakukan proses kecantikan, sebagaimana jelaskan yang lalu. Ada buku tu boleh tengok gambar tu tuan-tuan. Itu cara dia suntik tuan-tuan. Dia letak nanti akan jadi tegang, maka hukumnya ialah haram. Senang je. Yang mana menyebabkan penipuan, hukumnya haram. Baik, ada sebarang pertanyaan sebelum saya masuk yang satu lagi? Allah kaih dengan susah nak mati ya. Kena tulis dulu, nanti saya akan rujuk balik. Baik, susah nak mati. Soalan tu sebenarnya saya pernah tanyalah dengan ustaz-ustaz saya dahulu kan. Bukan kerana susuk aja, saya tanya berkaitan dengan susah nak mati ni Baik, ini jawapannya. Nanti kalau saya akan tanya yang betul lagi, dapat dalil yang betul, saya akan bawa lagi yang akan datang lah Okey. Cuma sekadar ini pernah dengar tak kisah Al-Qamah? Kisah Al-Qamah kan? Iaitulah dia derhaka lah. Dia kata derhaka pada ibu dia tidak redha ke atas dia, maka dia susah untuk mati kan? Sehinggalah Rasulullah SAW memberi amaran kepada ibu dia, kalau tandak kita bakar aja kan. Kemudian ibu dia sayang ke anak dia, dia sanggup. Baik, itu yang pertama. Saya cerita ni apa yang diterangkan pada saya jugalah Baik, yang pertama. Maksud di sini ialah berkaitan dengan dosa. Di antara azab-azab yang Allah bagi pada kita ni, wa na'udzubillah min zalik di antaranya yang kita minta selalu tu kan, apa dia yang dalam doa selalu kita baca, sana mudahkan mati ni. Dia kalau tak ada mula kan, dia tak dapat punca tu kan. Allahumma ayyana bil imam, Allahumma ayyana bil imam, misna bil imam, dakhalna jannata ya Allah, atina bi husnil khatimah. Allah khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Minta mudah mati, jangan susah mati. Itu yang pertama lah. Jadi di antaranya azab-azabnya, kalau contoh kita tinggal semayang kan, di antaranya tinggal semayang, derhaka pada ibu bapa tengah di dunia ini, yang pertamanya hati perut tak senang, hati perut gundah gulana kan, kemudian susah nak mati. Itu yang kedua lah. Itu berkaitan dengan yang normal-normal. Maka bila dikaitkan pula dengan susuk ini adalah satu benda pemujaan syaitan sebenarnya. Susuk ni dia bukan boleh tiba-tiba abang pergi main cucuk betul, bukan begitu. Dia jadi lain sebab dia berkaitan dengan syaitan. Dan Allah memberi sangat-sangat tekanan, satu dosa yang takkan aku ampunkan kata Allah ialah dosa syirik. Memang tidak heranlah kalau susahnya azab itu untuk nak mati. Itu yang jawapan dia lah. Tapi saya akan tanya dengan betul-betul berkaitan dengan susuk. Sebab yang saya pernah dengar, dia tak ada dalil kan, tak pernah jumpa, cuma dengar apabila orang pakai susuk, katalah tuan yang pasang susuk tu mati, dia ni payah nak mati sehingga kan berantu-rantu kan. Itu cerita di Malaysia ni. Kalau dekat negara Arab tak pernah dengar hantu-hantu raya ni. Hantu dia lain pula, hantu dia kucing Firaun tu.
yang orang Arab takut. Ada macam-macam tu kan. Tapi yang setahu saya, bila sultan mati ni kerana kita melakukan dosa. Dan dosa paling besar sekali atas dunia ini ialah syirik kepada Allah. Allah tak akan ampunkan seseorang kamu yang syirik kepada aku. Lain aku boleh ampunkan, buatlah dosa, Allah akan ampunkan. Tapi Allah bagi peringatan sungguh-sungguh, jangan syirik pada aku. Maksudnya dia akan menyebabkan susah nak mati, itu normal lah. Sebab susuk ini dia berkaitan dengan syirik. Masuk waktu lah. Saya azan dulu sebelum saya masuk. 4 minit lagi nak masuk dah ya? Belum? Oh, lambat lagi. Kita masuk dulu sikit. Ada lagi soalan? Nanti saya cerita yang dalil. Saya tulis. Saya tuan-tuan, macam saya bagi tahu tadi, saya suka satu soalan yang saya dapat. Saya akan tanya, contohnya yang terbaru ni, yalah kita ni jahil juga bukannya kan, tapi kita akan buka sonok. Apa nama ni, ada tak anak saudara susuan? Orang tanya kan, ada tak anak saudara susuan? Saya tak dapat jawab mula-mula tuan-tuan. Katalah saya ni tak ada anak kan, saya tak ada anak, jadi adik saya dia baru lepas bersalin misalnya. Saya ambil satu anak orang, baby kecil ni, saya bagi dia menyusukan. Baby ni dengan dia tak apalah jadi anak susuan dia. Dia ni adakah jadi anak saudara saya juga kan? Maka halal dengan saya lah. Maksudnya untuk saya duduk serumah, contohnya baby ni perempuan sampai besar besok. Sebab nak bela anak angkat ni, jadi takutnya besok masalah. Kalau anak lelaki, masalah dengan mak dia. Kalau anak angkat perempuan, masalah dengan saya. Jadi nak kaitkan tu. Mula-mula saya tak dapat jawab. Jadi saya pun tulis. Buka rujuk semua segala kan. Jawapannya ada. Anak saudara susuan jelas. Boleh pakcik? Lain. Anak angkat tak ada dalam Islam. Anak angkat tak ada dalam Islam saya beritahu. Semua orang Islam bersaudara. Titik. Tak boleh. Baik. Saya nak masuk yang ni, jadi sebelum tu saya azan dulu. Boleh? 3 minit lagi. Basuh terus dulu. Sekarang saya break kejap. Tidak tak habis sebab tak sabar nak baca 40 hadis akhir zaman. Tuan-tuan, saya ada fikir 2-3 lah tajuk kitab untuk sambung lepas ni. Satunya Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Kita hadis Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Kitab ni best, tapi insya-Allah saya akan cuba study dulu. Dah study dulu dah, tapi dia kena lebih penekanan. Sebabnya dia perlukan rujukan lain. Dia perlukan rujukan lain. Dia tak boleh baca situ je. Sebagai contoh, ada satu hadis tu umum kan. Dia cerita bila sahabat ni panas sangat, dia sujud di atas baju dia. Dia sujud di atas baju dia kan, sebab tempat tu panas. Jadi kita kena tengok juga mazhab Syafi'i contohnya. Mazhab Syafi'i ni dia tak boleh sujud atas pakaian yang tengah bergerak. Ni ekor serban ni, kita sujud-sujud dia tengah kena tiup angin, saya pun sujud. Tak sah sembahyang lah. Dia kena ikut mazhab pula atas itu. Jadi lepas tu saya tengok pula, dia antaranya hadis 40 akhir zaman ni kan. Hadis 40 hadis akhir zaman. Dia cantik. Tapi dia berat, dia tang lain sikit. Sebab orang kata, tapi kita baca buat hukum kan, tak ada masalah lah. Dia cantik dia tu. Ada 1-2 hadis yang contohnya dia cerita di akhir zaman nanti, contohlah kan, di akhir zaman nanti agama ini ditakbir oleh bukan ahlinya. Itu contohlah. Panjang hadis tu. Lepas tu ada di antaranya lagi, misalnya perempuan lebih banyak daripada lelaki. Ni tahulah kan, di akhir zaman ni. Begitu. Baik. Kita masuk tuan-tuan Yang seterusnya ni pendek je. Lepas tu kita azan, lepas tu kita boleh solat. Nanti insya-Allah minggu lagi 1 saya akan masuk operasi menukar jantina dan juga menampal dan melumbangi selaput darah. Bunyi macam lucah, tapi ni adalah hukum Islam, dia ada yang dalam perbincangan ulama. Sebab benda ni kadang-kadang bukannya kerana masalah seks, kadang-kadang oleh kerana dia jatuh dan sebagainya. Kita akan belajar nanti. Cantik sebenarnya Islam ni, dia cerita Baik. Simpul urat di bahagian kaki ialah simpulan urat atau saraf yang berada di bawah kulit di bahagian kaki yang akan menyebabkan kaki kelihatan berwarna biru dan buruk pada pandangan mata. Baik. Kaki ni tuan-tuan, ada masa dia akan ada urat simpul kan. Urat simpul dia akan jadi warna biru, buruk nampak. Boleh tak kita hilangkan urat simpul itu?
dengan buruk tu tadi. Baik, jawapan dia ialah hukumnya harus, walaupun dengan kaedah menyuntik urat dengan bahan yang akan bertindak terhadap darah yang membeku dalam pembuluh darah tersebut, ataupun menjalankan pembedahan. Ini kerana rupa yang orat bersimpul itu ialah rupa penyakit sebenarnya, bukan kerana buruk saja, dia ialah penyakit. Kerana orat tu lah punca lenguh, orat tu lah punca darah tak berjalan elok. Jadi untuk merawat di situ, walaupun nanti jadi cantik, tetapi bukan pasal cantik tu, kerana ianya ialah untuk membuat perubatan, untuk merawat. Dan di sini juga sebab apa? Cara demikian menghilangkan mudarat dan kesakitan yang dihadapi oleh seseorang pesakit. Cara tersebut termasuk dalam keadaan rawatan yang dibenarkan. Sebab orang tu memang sakit, walaupun dia buruk, tapi sakit, kan? Macam orang sakit tengah belakang, bongkok lah, buruk lah si bongkok, tapi dia tu sakit, maka dia buat satu operasi nak bagi tegak balik orat dia, terus jadi lawa. Jadi di sini dipanggil perubatan, walaupun akhirnya cantik. Begitu. Ni yang paling banyak sekali kita ni, lagi-lagi orang yang tengah mengandung kan, dia orat kaki dia akan jadi bengkak kan. Jadi cara nak buat hilangkan tu, kan sakit tu sebenarnya tak, orat kaki tu dekat telapak tu dia jadi biru, keluar biru-biru tu kan. Boleh rawat? Ya, hukumnya harus. Buatlah, walaupun nampak buruknya kaki awak, lepas bersalin pun tak hilang-hilang contohnya kan. Maka buat pembedahan ke, contohnya suntik dengan benda kan, nak bagi elok balik rupa lawa. Dan ianya juga ialah tidak membawa kepada kemudaratan, sebab benda tu memang akan membawa kemudaratan. Dan di sini juga dia tak ada unsur-unsur penipuan. Itu hakikat dia tuan-tuan. Baik, insyaAllah kita habiskan je terus di sini. Minggu hadapan kita akan masuk tajuk yang terakhir sebelum kita masuk kitab yang baru. Nanti boleh carilah dekat Abang Pendi kot, nanti saya bagi kitab tu 40 peristiwa akhir zaman. Dan itu pun saya rasa tak lama, mungkin ujung tahun habis kot. Mungkin dalam satu minggu kita sempat kita baca satu, kalau tidak kita baca dua, macam tu lah kan. Supaya kita dapat banyak-banyak sikit kitab. Habis belajar insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amantu billahi wahidil ahadil haqq wa la syarika lahu wa kafartu bima siwa. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.